Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat bertemu semula daripada Masjid Darul Ma'mur. Salam hormat, salam sejahtera daripada pengurusi dan daripada segala jawatan kuasa, sekalian jawatan kuasa dan pelajar dan juga pegawai-pegawai Masjid Darul Ma'mur. Jadi sebagaimana biasa, pelajaran Tauhid ini, iaitu saya akan sambung daripada muka surat 54, iaitu dalam tajuk Qiyamuhu Ta'ala binafsihi dan keterangannya. Sebagaimana kita tahu, iaitu sifat-sifat Allah Ta'ala yang mengenai zatnya, artinya yang mengenai kewujudannya itu, iaitu dimulakan dengan wujud, artinya Tuhan mesti ada. Kemudian adanya Tuhan tadi diikuti dengan tiada permulaan, dengan tiada kesudahan dan tiada persamaan. Jadi itulah makna Allah SWT, wujudnya tiada permulaan iaitu qidam, tiada kesudahan iaitu baqa, dan tiada persamaan iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi dengan ringkasnya, Allah SWT ini tidak boleh disamakan dengan apa pun yang kita nampak atau terlintas dalam fikiran kita dalam dunia ini. Kerana semuanya itu adalah ciptaannya, semuanya itu adalah perbuatannya. Artinya tidak akan wujud apa pun dalam dunia ini kecuali dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itulah makna Allah Ta'ala yang mencipta tentunya tidak sama dengan makhluk-makhluk yang diciptanya. Iaitu sama juga dengan kita, misalan kita menulis daripada alif ba sampai ya atau A sampai Z. Apa yang sekali kita tulis semua itu, tulisan-tulisan itu ciptaan kita. Jadi adakah tulisan itu sama dengan kita? Tak ada, tak sama. Jika ditakdirkan huruf-huruf yang kita tulis tadi boleh bercakap, adakah dia tahu, dia kenal kepada kita? Mungkin tak kenal, kerana huruf-huruf itu tak sama dengan yang menulisnya atau yang menciptanya, iaitu kita. Itu contoh saja. Artinya begitulah juga diibaratkan alam ni keseluruhannya ciptaan Allah, dan tentunya alam ini tidak mampu untuk mengetahui zat Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Cuma kita percaya yang Tuhan itu ada, dan kita percaya Tuhan tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, dan tidak ada persamaan. Sekarang sampailah pula dan mengatakan Tuhan berdiri dengan sendirinya atau qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya, yang kelima daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Iaitu yang pertama sekali, wujud artinya ada. Jadi Tuhan yang ada itu tiada permulaan. Yang kedua, Tuhan yang ada itu tiada kesudahan. Yang ketiga, Tuhan itu tiada kebersamaan. Yang keempat, dan Tuhan itu tiada berhajat kepada sesuatu, iaitu Tuhan berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendirinya maknanya Allah Ta'ala tidak perlukan apa-apa, tidak perlukan tempat, tidak perlukan ruang, tidak perlukan masa, tidak perlukan orang yang menjadi benda yang menjadikannya, tidak perlukan kawan, tidak perlukan pertolongan. Itu makna berdiri dengan sendiri. Bukanlah makna iaitu perkataan berdiri itu kita tahulah berdiri, orang berdiri, orang duduk. Tapi maksud berdiri sini maknanya ia bersendiri, merdeka. Maksudnya merdeka dengan sendirinya, tak perlu pada apa-apa. Kalau kita pun berdiri, perlu pada kaki nak berdiri, perlu kepada tanah untuk pijak, ataupun apa sajalah untuk tempat memijak. Atau kalau tak boleh memijak, nak berdiri, perlu pada tali ke, perlu pada orang berdirikan kita ke. Itu bagi kita.
Jadi maksud sini berdiri mana tidak memerlukan apa-apa, kaya daripada segala-galanya, terkaya dari segala-galanya. Artinya Tuhan tidak ada sebarang keperluan untuk menolongnya, dia sendiri. Itulah makna berdiri dengan sendirinya. Dan telah mentafsir oleh musannif akan makna qiyamu ta'ala bi nafsi itu dengan katanya, ay la yaftaqiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Artinya tiada berkehendak ia kepada zat dan tiada berkehendak ia kepada fa'il, yakni pembuat yang menjadikan dia. Itulah makna berdiri sendirinya. Artinya Tuhan tidak perlu kepada tempat, tidak perlu kepada ruang. Apa saja ruang, atas, bawah, depan, belakang ke, tak perlu. Dan tiada perlu kepada yang menjadikannya atau yang membuatnya. Itulah maksud berdiri sendiri. Berlainanlah kita perlu kepada tempat berdiri untuk kita berdiri, kita perlu kepada pertolongan yang boleh kita berdiri. Sekurang-kurangnya kita boleh berdiri dengan kaki, dengan memegang, dengan bergayut dan sebagainya. Artinya ada keperluan. Tapi Tuhan tidak berhajat kepada tempat atau ruang, tidak berhajat kepada yang menentukannya atau yang membuatnya. Itu dipanggil mukhassis, yang menentukan berdirinya macam mana, perbuatannya bagaimana. Itu semua tidak dihajati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lazim dengan kata tiada berkehendak kepada zat itu bahawa ada ia zat, bukan ia sifat. Kerana sifat itu tak dapat tiada, bahawa berdiri itu dengan zat, dan tiada sah ia berdiri dengan sendiri, sama ada sifat qadim atau sifat yang baharu. Jadi bila dikatakan tiada berhajat kepada tempat, maknanya kepada zat. Itu tempat, pada satu zat. Jadi Allah Ta'ala tidak berhajat kepada itu. Yang berhajat kepada zat ialah sifat, kerana sifat itu mendatang. Benda yang mendatang berhajat kepada berdiri pada zat, itu sifat. Jadi sifat berdiri pada zat, tapi zat tidak berhajat berdiri kepada lain-lain, kerana dia zat. Tapi kalau dia sifat, berhajat kepada zat. Jadi Allah Ta'ala bukan sifat. Artinya bukan, Allah Ta'ala itu bukan sifat, tapi Allah Ta'ala itu adalah zat, sifatnya lain. Lain. Sifat ialah sifat, zat ialah zat. Jadi setiap sifat tadi, kalau dikebangsakan kepada Allah Ta'ala, sifat tadi berdiri pada zat daripada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala itu zat, jadi tak perlu kepada berdiri kepada sesuatu benda. Itu maksud tidak berhajat kepada zat untuk berdiri. Dan demikian lagi, diambil daripada kata tiada berkehendak kepada fa'il itu, lazim ia qadim, bukan ia baharu. Kerana yang berkehendak kepada fa'il itu segala yang baharu. Jadi bila dikatakan Tuhan tidak berhajat kepada yang menjadikannya, tidak berhajat kepada yang membuatnya, tidak berhajat kepada yang menolongnya, artinya Allah Ta'ala itu bukan baharu. Artinya Allah Ta'ala itu tidak bersifat baharu, kerana sifat benda yang baharu atau hadis ini ialah sesuatu yang berhajat kepada yang menjadikan, berhajat kepada pembuat. Jadi Allah Ta'ala tidak berhajat kepada itu, kerana Allah Ta'ala qadim. Qadim makna tiada permulaan. Jadi benda yang jadi Allah Ta'ala yang tiada permulaan, tidak memerlukan kepada yang memulakannya, tidak memerlukan kepada yang menjadikannya. Kerana dia Tuhan yang mutlak, iaitu Tuhan yang memang ada, tidak ada siapa yang menjadikan, berlainan dengan segala yang baru. Sebagaimana kita katakan yang lepas, sifat Tuhan ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya Tuhan menyalahi kepada benda-benda yang baru. Dan ingat, makna baharu apa? Sesuatu yang ada permulaan. Setiap yang ada permulaan itu baharu.
Bukan, walaupun kita tahu baharu tu lawannya lama, tapi maknanya bukan maksud lama tadi. Maksud lama tadi ialah lama masa. Itu lain baharu pada zaman. Lama pada zaman. Tetapi maknanya dia ada permulaan juga. Tapi Tuhan tidak ada dikuasai oleh masa. Artinya tidaklah masa itu mendahulunya. Itu makna qadim. Dan tafsir qiyamuhu ta'ala binafsihi, dengan tiada berkehendak kepada tiap-tiap daripada mahal, iaitu zat, dan mukhassis, itu istilah bagi setengah mutakallimin, dan iaitu yang masyhur. Jadi di antara para mutakallimin maknanya ulama-ulama yang bercakap atau membahaskan atau yang membincangkan tentang akidah. Itu makna mutakallimin. Dan mutakallimin inilah ulama-ulama yang bangkit untuk menentang orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang-orang yang kufur, orang-orang yang mau merosakkan akidah orang Islam. Itu mereka yang bercakap tentang itu dipanggil mutakallimin. Jadi pada ulama mutakallimin, ini ulama tauhid lah. Jadi ulama tauhid semuanya percaya bahawasanya maksud Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat, dan maksud Allah Ta'ala tidak berhajat kepada fa'il atau kepada yang membuat. Itulah maksud yang dikatakan Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Jadi inilah yang masyhur pada mutakallimin. Maksudnya kepada yang dikatakan la yaftaqiru ila mahallin wa la yaftaqiru ila mukhassisin. Ila mukhassis. Jadi itulah maksudnya pada ulama mutakallimin yang masyhur. Artinya kalau kita mengikut kepercayaan, sama ada kepercayaan Asy'ari atau kepercayaan Maturidi, inilah dia maksud daripada qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan pada istilah setengah mereka itu, bahawasanya dengan makna tiada berkehendak kepada mahal jua. Maknanya selain daripada yang masyhur, ada yang mengatakan Allah Ta'ala maknanya berdiri dengan sendirinya, maksud tiada berkehendak kepada mahal. Makna mahal tu zat atau tempat. Tidak berkehendak mahal jua. Itu saja. Mana ada dua pendapat. Pendapat yang masyhur ialah tidak berhajat kepada mahal dan tidak berhajat kepada mukhassis. Artinya tidak berhajat kepada zat dan tidak berhajat kepada yang menjadikan. Maknanya Allah Ta'ala tidak berhajat itu semua, dua jenis ini. Itu yang masyhur. Tapi ada yang mengatakan pula bahawasanya satu saja, dia ambil satu saja. Maknanya maksud qiyamuhu ta'ala binafsih, makna la yaftaqiru ila mahallin. Stop kat situ. Dia tak tambah kepada ila mukhassis. Maka hanyalah kerana bahawa tiada berkehendak kepada mukhassis, itu maklum daripada sifat qidam. Jadi maknanya dia memandai dengan zat saja. Bila tidak berhajat kepada sesuatu, itu sudah cukup. Tak perlu dia katakan mukhassis lagi. Kerana itu semua yang mukhassis tu boleh katakan boleh jadi zat juga. Jadi maknanya sebab itulah dikhususkan atau dibataskan maksud tiada Tuhan berhajat kepada yang kepada tempat berdiri ataupun zat. Cukup saja. Tak perlu taruh kepada mukhassis, kerana yang mukhassis juga maksudnya zat. Lebih kurang begitulah. Maknanya kerana apa? Yang mukhassis makna yang membuat mesti zatnya juga. Jadi cukup dengan perkataan mukhassis, mahal saja. Makna maksud qiyamuhu ta'ala binafsihi bermakna la yaftakhiru ila mahallin faqat. Tapi mengikut yang masyhur dua-dua sekali, supaya lebih lebih luas dan lebih dipaham dan lebih dimengertikan. Jadi makna qiyamuhu ta'ala binafsihi annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin wa ila mukhassisin. Ketahui olehmu
bahawa segala maujudat itu dengan nisbah kepada mahal dan mukhassis itu ada 4 bahagi. Jadi sekarang kita tengok maujudat, segala maujudat. Bila dikatakan maujudat, mana apa saja yang ada. Yang ada itu dipanggil maujudat. Yang tak ada, makdumat, mana tak ada, benda tak ada. Benda tak ada. Tapi yang ada ni, yang maujudat ni, maknanya benda yang ada. Tak kira apa saja yang ada. Termasuk adanya Tuhan pun ada. Itu maksud ada. Adanya makhluk. Jadi biasanya adanya Tuhan dan adanya makhluk. Dua-dua jenis, iaitu Allah dan makhluk. Kita tak katakan Allah tu jenis, makhluk dan jenis lain. Tidak. Maksudnya, maknanya kalau nak memberkatakan yang ada tadi, dalam kepala kita ada dua ada. Satu, ada yang mana adanya Allah Ta'ala. Yang kedua, adanya makhluk. Jadi dua ada. Cuma ada perbezaan. Bila dikatakan makhluk, artinya alam. Bila maksud alam, ialah maknanya selain Allah. Kita percaya tidak ada sembah kecuali Allah. Artinya selain Allah, maka itulah makhluk. Itulah yang dikatakan alam. Jadi ada 4 bahagian, kata dia. Satu bahagi, tiada berkehendak ia kepada mahal, dan tiada berkehendak ia kepada mukhassis, dan itu zat Allah Ta'ala. Yang pertama, benda makna maujud, iaitu Allah Ta'ala wujud, ada, dan adanya Allah Ta'ala ini tidak berhajat kepada tempat atau kepada zat, dan tidak berhajat kepada yang menjadikan atau mukhassis atau dipanggil fa'il. Itu Allah Ta'ala saja. Itu pertama, mana paling tinggi yang maujud. Yang maujud yang pertama, maujud yang tidak berhajat kepada zatnya, itu mahal. Mahal makna tempat, dan tidak berhajat kepada mukhassis, makna yang menjadikan atau fa'il. Itulah maujudnya Allah Ta'ala atau wujudnya Allah Ta'ala. Dan satu bahagi berkehendak ia kepada keduanya, dan iaitu arad, segala yang baru. Yang kedua, berhajat kepada dua. Iaitu maknanya dia berhajat, wujudnya berhajat kepada tempat, mahal, dan berhajat kepada mukhassis, iaitu yang apa? Yang menjadikannya. Itu arad, segala arad. Kita tahu arad ni adalah sifat. Itu seperti sifat manusia atau sifat Allah Ta'ala samalah. Artinya sifat Allah Ta'ala segala arad segala arad yang baru. Mana ada arad yang baru. Bila arad tu maknanya ada yang baru, ada yang tak baru. Maknanya kalau arad kepada sifat yang datang pada Allah Ta'ala itu adalah arad yang kadim. Itu sifat kadim. Ini sifat yang baru. Jadi seumpama misalan langit itu biru. Jadi birunya langit tadi adalah arad kepada langit. Artinya boleh jadi langit tadi merah, boleh jadi kuning, tapi biru tadi adalah arad kepada langit. Dan dia berhajat kepada tempatnya, itu langit, dan dia berhajat juga kepada apa? Kepada yang menjadikan atau yang menetapkan. Yang senang sekali kita lihat pokok lah. Warna daun hijau. Jadi warna hijau daun pokok tadi arad. Maknanya dia mendatang kepada zat, iaitu pohon, daun. Kemudian dia perlu kepada yang menjadikannya. Itu segala yang baru. Dan satu bahagi yang ketiga ni, tiada berkehendak ia kepada mahal, dan berkehendak ia kepada mukhassis, dan iaitu zat segala yang baru. Yang ketiga pula, wujud yang memang ia berkehendak, makna berhajat kepada zat, dan tidak berhajat kepada zat. Tidak berhajat zat kerana dia zat. Tidak berhajat kepada zat kerana dia zat. Tidak berhajat kepada zat atau mahal, dan juga tapi dia berkehendak kepada mukhassis, maknanya zat yang baru. Mana apa saja yang barulah. Katakan tadi pokok tadi, daun tadi, daun saja. Itu daun itu zat. Jadi daun ini ialah benda yang yang menjadi yang berhajat kepada satu tempat, zat. Tapi dia kerana dia baru,
Tapi dia tidak dia selain itu berkehendak juga kepada mukhassis atau kepada yang menjadikan. Dan dia sudah zat. Jadi dia tak perlu kepada kepada zat lain. Tapi dia berhajat kepada yang menjadikannya. Itulah maksudnya, iaitu benda yang tidak berkehendak kepada mahal dan berkehendak yang kepada mukhassis, dan iaitu zat dan segala yang baru. Mana apa saja yang barulah, batu ke, air ke, dan sebagainya. Dan satu bahagi yang keempat, berdiri dengan mahal dan tiada berkehendak kepada mukhassis, dan iaitu sifat Allah SWT. Yang keempat, wujud, iaitu sifat Allah Ta'ala. Sifat kudrat misalnya. Kudrat tak boleh berdiri sendiri kerana dia sifat. Dia perlu kepada zat. Jadi dia perlu kepada tempat, mahal. Tetapi dia tak perlu kepada yang menjadikan. Kerana itu sifat Allah Ta'ala. Itulah. Jadi maknanya dalam masalah wujud ni, ada wujudnya Allah, tidak berhajat kepada zat dan kepada tempat atau yang menjadikan. Wujudnya arad, iaitu berhajat kepada tempat dan kepada yang menjadikan. Wujudnya zat saja, tidak berhajat kepada zat tapi berhajat kepada yang menjadikan. Dan wujudnya sifat Allah, iaitu yang mana wujudnya tidak berhajat kepada yang menjadikan, tapi berhajat kepada zat untuk dia berdiri pada zat Allah Ta'ala, seperti kudrat Allah, kuasa Allah, ilmu Allah dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi saya rasa inilah saja untuk pelajaran kita, tauhid kita, insya-Allah hingga bertemu lagi. Salam daripada Masjid Darul Makmur kepada sekalian yang mengikuti pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.